Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. خصنا بكتابه الأنزل وأكرمنا بنبي أرسل وأتم معنا بأعظم دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadil Al-Ustaz Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, seterusnya seluruh pimpinan jawatan kuasa pengurusan AQS ini, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah pun memberikan keizinan kepada kita untuk sekali lagi bertemu pada malam ini. Sebelum daripada itu, saya dengan penuh rasa rendah diri dan kerdil ini memohon jutaan kemaafan kerana kita tidak dapat menghadiri kuliah yang sebelum daripada ini disebabkan terlibat dengan musibah kemalangan. Walaupun kita tidak menginginkan sesuatu musibah, tetapi di sisi Allah itulah yang terbaik untuk hamba-Nya. Dan apabila manusia itu diberi kekuatan, diberi pertolongan, diberi dorongan, diberi bantuan oleh Allah, ketika mana dia sedang berada dalam keadaan sehat, kuat, upaya, tenaganya, maka sudah pasti dikala dia terkena musibah, sakit dan sebagainya, Allah juga akan memberikan kekuatan selepas daripada itu. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah pun mempertemukan sekali lagi kita pada malam ini dengan izin daripadanya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita bertemu pada hari-hari yang terbaik di dalam setahun. Allahu Akbar. Dan sebahagian riwayat menyebut apabila jatuhnya hari wukuf pada hari A'zam, hari Jumaat, maka ia dikenali dengan Haji Akbar. Kerana Jumaat ini ada kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri, dan kita berada di 10 yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Bulan haji sebagaimana kita sedia maklum bermula seawal Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemuncaknya adalah Zulhijjah. Orang-orang di Jaziratul Arab mereka lebih sinonim menyebut Zulhijjah ini dengan Dhi Al-Hijjah. Dhi Al-Hijjah, iaitulah bulan di mana terhimpunnya, hari di mana terhimpunnya seluruh ibadat-ibadat di dalamnya, termasuk tempat, waktu, masa dan ketika. Apabila seseorang itu berada di Arafah, Wadi Uranah, maka di sana seluruh keistimewaan dia dapat. Tempat dia dapat, masa dia dapat, dan segala-galanya kalaulah dibiarkan ia berlalu, maka sudah pasti satu kerugian yang besar. Ada satu keluarga yang mempunyai sedikit masalah apabila telah keluar visa, telah keluar beg-beg, tali maktab dan sebagainya, tiket penerbangan, tapi sangkut tak boleh pergi haji. Sangkut tak boleh pergi itu dengan sebab pasport ni tak cukup 6 bulan. Nak mati dah, tak cukup 6 bulan. Allah, susah hati dia, susah hati.
Suami isteri ada anak 2 orang, susah hati, habis. Semua tak cukup. Jadi yang ralat di sini semua ada dah. Tak, semua ada dah. Tiket terbang ada, visa pun ada. Tapi dengan sebab pasport tu, buat rayuan tabung haji tolak mulanya. Dengan sebab tadilah. Ya, salah kita. Tapi pada masa yang sama kita pun tak expect benda tu berlaku. Kemudian naik turun dan sebagainya. Dan itulah penerbangan terakhir melalui muassasah. Kalau nak pergi selepas daripada tarikh 30 Jun, kena pergi dengan private lah. Dan sebahagian itu pakejnya agak besar. Dan dulu kalau musim biasa, bukan sebab Covid dan sebagainya, jemaah haji Malaysia ni sekitar 33,740 orang. Ada 200 kota VVIP, ada 200 kota haji Furada atau Umrah Furada, ada 200 kota media, dan yang lain itu adalah muassasah dan juga termasuklah pakej-pakej tertentu. Dengan kekuatan sejumlah 84-85 penerbangan, tahun ni kurang separuh. 14,000 lebih yang pergi. Penerbangan pun ada 41. Jadi masing-masing seat ataupun tempat duduk kapal terbang ni mahal lah. Nah, ada seorang hamba Allah ni, suami isteri, anak 5 orang, 7 orang nak buat haji. Dia pergi dengan package, dia bayar kurang 100,000, 1 juta. Kurang 100,000, 1 juta. 100,000 lebih seorang. Yang mana di Arafah sekalipun, hotel, tempat wukuf tu, apartment. Dan untuk melaksanakan umrah di awalnya, kan kita kan bayar tambang taksi tak? Taksi tak? Naik private sapu lah kita kata, 5 riyal, 10 riyal tak? Pergi ke tempat miqat, Tanaim, Ja'ranah dan seumpamanya. Dia dah tunggu siap-siap dah, pintu pun tak payah buka, orang buka untuk dia. Sedangkan haji ni, antara benda yang pelik, ia akan berlaku di Arafah. Cuma apabila kita terlalu selesa, bukan salah kita nak senang, mungkin sebab sakit, kita ada duit, silakan, tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu, dengan sebab haji, orang sanggup belanjakan hampir 1 juta. Dan bukan seorang. Seat hak paling murah, ada package baru minggu lepas dia offer, ada 4 seat. 4 seat tu terpaksa bid kerana starting harga 75,000. Tu pun orang berebut, tak faham kita. Banyaknya duit orang ni. Kerana apa? Sebab haji. Dan bagi orang yang walaupun duit banyak, harta ada, tapi Allah tidak lunakkan hati dia, dia tak rasa apa-apa. Bukan setakat hak mahal tu, hak jauh lebih murah pun dia mampu, tapi bagi dia nothing lah, tak ada apa-apa. Sedangkan perjalanan haji cukup luar biasa. Kalau nanti kita akan lihat di dalam kisah bagaimana Uwais Al-Qarni itu yang menjadi orang kata naratif ataupun trikmat, benchmark yang terbaik untuk kita melihat bagaimana Allah menerima bukan sebab keselesaan, tetapi keikhlasan kita kehadrat Allah Rabbul Jalil. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kesempatan pada malam ini saya ingin berkongsi ayat, 1-2 ayat daripada Al-Quran yang membicarakan tentang satu generasi yang terbaik. 15 abad yang lalu terdapat pelbagai kisah yang telah pun diabadikan di sepanjang pentas sejarah. Yang kisah mereka ini sebahagian ahli siyar menyebut terlalu wajar untuk ditulis menggunakan tinta emas di seluruh lembaran perak. Mereka yang terlibat di dalam kisah ini bukan orang biasa-biasa, bukan. Tetapi mereka ini bermula daripada orang yang tidak ada apa-apa. Allah memberi kekuatan kepada mereka, sehinggalah mereka bersama dengan baginda yang mulia menjulang agama ini berada di kemuncak.
Mereka yang disebutkan itu adalah generasi para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala cerita tentang para sahabah ni cukup banyak. Meninggikan mereka, memuliakan, meletakkan mereka di kedudukan yang sewajarnya cukup banyak. Cuma saya ingin mengambil salah satu ayat daripadanya. Allah berfirman di dalam suratul Fath, surah yang ke-48 dalam Al-Quran, ada dalam juzuk yang ke-26, muka suratnya 515. Pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, kedudukan ayat ini di dalam mushaf sebelah kanan atas sekali. Allah menyebut Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah. Ayah ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah memulakan ayat ni dengan memberikan penegasan. Allah declare siap-siap Muhammad Rasulullah, seorang laki-laki yang hidup bersama dengan kamu yang namanya Muhammad, dia adalah Rasulullah. Aku yang lantik dia jadi Rasul, kata Allah. Satu-satunya jawatan yang tidak pernah dipertandingkan mana-mana pilihan raya, dan diangkat orang yang menang itu melalui undian majoriti 2/3, adalah Rasul, adalah Nabi. Hatta khalifah sekalipun, kalau rakyat yang tidak bersetuju dengannya jauh lebih banyak daripada yang setuju, dia tidak akan dijulang jadi pemimpin. Kalaupun dia naik, dia akan dijatuhkan. Kerana apa? Kerana jawatan itu manusia yang berikan. Kamu setuju dengan dia, kamu ikut dia. Kamu tak setuju, kamu jatuhkan dia, tukarkan lain. Tapi Nabi SAW, jawatan dia, position dia adalah Rasul. Allah menyedarkan kita, kamu setuju ke, tak setuju ke, sanggup ke, tak sanggup ke ikut, aku tak peduli. Dia Muhammad, aku lantik dia jadi Rasul. Dan pernah kan, baginda ini dinisbahkan sebagai seorang ayah kepada laki-laki yang sering kali kita dengar kisahnya. Kan Zaid Ibnul Harithah Ibnu Syarahi ni, dak budak-budak duk main sekian-sekian, datang sariqu fit tariq, perampok jalanan, ligan dia, kejar dia, dan dia seorang, hak lain dah lari, jual dia di Suq Al-Uqaz. Kemudian pula sampai pembantu kepada Khadijah, dipesan oleh Khadijah, kalau jumpalah hamba-hamba yang sekira-kira pada pertimbangan kamu orang baik, orang soleh, kamu beli dia awak balik. Dan waktu itu syariat masih lagi tidak diturunkan berkenaan dengan hamba ni. Jual beli manusia legal masa tu. Ya, legal. Even sekarang pun ada jual beli manusia, cuma kita tak nampak. Istilahnya jual beli manfaat. Kan pemain bola sepak tu, naturalisasi tu, sesebuah negara, kalau 11 orang, 10, 9 orang luar. Pemain ni diimport, dibayar dengan nilai yang mahal. Istilahnya beli player. Beli player tu bukan beli orang, beli manfaat dia. Cuma dulu beli orang tu, beli batang tubuh terus. Kita boleh pijak dia, kita langgar dia, kita buang dia kerana hamba, bukan pekerja, hamba dia. Tidak ada tampering, masuk pukul 8 balik pukul 5, tak ada. Ikut kita suka bila. Kita setuju, kita bagi makan pada dia. Tak setuju, kita buang dia. Hamba. Belilah budak ni buat balik. Lamma ra'aitu fi awwali marrah, Khadijah kata, aku tengok budak ni kali pertama, Allah, sejuk sungguh mata aku duduk dengan Nabi. Riwayat daripada Abu Dawud As-Sijistani di dalam Sunan Abi Dawud, sekurang-kurang 10 tahun duduk dengan Nabi.
Sehingga dia nak kahwin pun Nabi cari lagi calon isteri untuk dia. Hebat. Orang-orang ahlul Makkah yaqul, mereka berkata, Zaid ibn Muhammad. Allah Ta'ala menurunkan ayat, ma aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah kepada salah seorang yang kamu nisbahkan seorang laki-laki kepadanya. Dia Rasul, dia Nabi, penutup sekalian para Nabi. Allah juga menyebut dalam ayat ni, Muhammadun Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Dalam bahasa Arab, ma'a, kalimah ma'a, mim ain, bermaksud dengan. Walladzina ma'ahu, ma'ahu belakang tu ada ha dhamir mustatir, kalau tak silap saya dah, untuk rijal, laki-laki, dan orang-orang yang bersama dengannya, yakni dengan Muhammad. Ma'a di sini adalah lafaz yang umum, menunjukkan dalam apa jua situasi, suasana, keadaan, semua mereka bersama Muhammad. Susah dengan Muhammad, senang dengan Muhammad, kena boikot dengan Muhammad, masuk peperangan dengan Muhammad, kena usir dari Makkah dengan Muhammad, menikmati Islam ini dengan Muhammad, menjulang agama ini pun dengan Muhammad. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad itu siang malam pagi petang. Dalam ayat ni Allah sebut ada dua ciri. Pertama, kata Allah, asyidda'u 'alal kufar. Mereka ni, sikap mereka terlalu tegas dengan orang-orang kafir yang bermusuh dengan Islam, yang lawan agama. Hatta orang kafir itu, walaupun mak dia sendiri, Allahu Akbar, dia tak bagi muka. Dahsyat. Kisah sahabat ni cukup dahsyat. Pernah di Wadi Uranah, Jabal Arafah, ketika Imam Malik ibn Anas, atau nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir Al-Harith, yang telah pun kembali ke rahmatullah sekitar tahun 179 Hijrah, di usia 86 tahun, semoga Allah merahmati beliau. Ketika dia berada di Wadi Uranah, Jabal Arafah, melaksanakan haji, khutbah Arafah dia yang sampaikan, dan dia cerita tentang kisah sahabat. Orang-orang, para hujaj yang waktu itu berada di Arafah cukup terkesima dengan kisah dia. Riwayat yang dia bawa semuanya adalah sahih daripada jalur para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Termasuk yang terkesima pada waktu itu adalah seorang khalifah, namanya Al-Mansur, atau nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad Abdullah ibn Muhammad Al-Mansur. Dan dia dengar, Allah, kisah sahabat ni, aku hiasi seluruh tubuh badan aku di Wadi Uranah, Jabal Arafah dengan air mata. Kisah sahabat ni kita dengar air mata. Saya bawa contoh yang mudah. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Sa'ad ibn Abi Waqqas? Subhanallah, dia antara yang digelar as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal memeluk Islam. 10 orang terawal, salah seorang dia. Dan dia masuk Islam di usia yang cukup muda, 15-16 tahun. Sebahagian riwayat dalam An-Nasa'i berkata umur dia sekitar 17 tahun. Ketika dia memeluk Islam, orang yang paling tak setuju dengan dia, yang paling tidak meredai keislaman dia adalah mak dia sendiri. Mak dia sendiri. Dalam seramai-ramai orang yang setuju, ada orang tak setuju dengan dia. Kerana dia ikut Muhammad, terima Islam, orang tak setuju. Yang paling tak setuju mak dia sendiri. Subhanallah, mak kita, kalau kita buat satu benda yang dia tak setuju, Allah, kita buat ni,
Ada tak kena, ada sangkut, ada galak. Ada ya perkara-perkara hak kita rasa tak puas kita buat. Kerana apa? Mak kita tak setuju. Kawan ni, sahabat ni, Sa'ad ni masuk Islam, ikut Muhammad, terima agama Tuhan ni, yang tak setuju mak dia. Sehingga mak dia bersumpah di atas nama Allah, wahai Sa'ad, sekiranya kamu tidak meninggalkan agama Muhammad ini dengan keluar daripada Islam, aku tidak akan makan di sepanjang hayatku sampai aku mati. Mak ugu anak tak keluar Islam, aku tak makan. Kalau kasih pada aku, sayang pada aku, tinggal Muhammad, tinggal Islam, ikut aku. Allah, Sa'ad, mak dia pula. Kalau orang lain kita tinggal lama dah, pujuk mak dia, tak boleh mak, tak boleh. Makanlah mak. Tak makan, paksa dah. Sehingga mak dia kata, hatta yaqul ahlul Makkah wa kana rajulun qatla ummuhu. Ketika mana aku mati sebab tak makan ni, kerana kamu memeluk Islam. Sehingga orang-orang Makkah akan berkata, itulah laki-laki yang bunuh mak dia sendiri. Allahu Akbar. Dahsyat. Ujuk mak hari demi hari, minggu demi minggu, tak boleh mak, makanlah mak, makan. Mak dia ni daripada tubuh sehat, kuat, kuruh mak dia. Kerana apa? Protes, boykot, tak suka anak ikut Muhammad. Sehinggalah Sa'ad pada pertimbangan dia, mak aku ni kata apa-apa pun dia kerah gitu dah. Dia tengok kesungguhan mak dia ni memang betul-betul menginginkan dia keluar daripada agama Tuhan ni. Maka dia sebut kepada mak dia, ya ummi, law indaki mi'atu nafs thumma kharajat nafsan binafsin hatta intaha. Wahai ibuku, sekiranya Allah anugerahkan kepada kamu 100 nyawa, kemudian Allah cabut di depan aku nyawa kamu satu persatu, satu, hatta intaha, sampai habis nyawa kamu ke 100, demi Allah aku tidak akan ikut kamu, aku akan ikut Muhammad. Mati mak dia. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang kufur, walaupun mak dia sendiri dia tak bagi muka. Wih, dahsyat. Kalau sebut pada kita, saya pun gitu kau Ustaz, saya ikut Nabi, saya tak ikut mak saya, kita boleh sebut. Sebab kita tak duduk pada posisi dia waktu tu. Mak ni segala-gala. Banyak tempat saya sebut, jiran saya, umur ni Allah dekat-dekat 80 tahun. Tua pada ayah kita lagi. Anak dia cerita ayah dia masuk ward, kena wadak sebab doktor kata detect ada sel kanser dalam badan dia. Cuma nasib baik berada tahap pertama, tahap yang awal-awal boleh dikeluarkan melalui sedut. Cara sedut pula masuk tiup melalui kemaluan. Allahu Akbar. Sakit. Walaupun bius, sakit tu tetap rasa. Tak sama orang muda kena bius dengan orang tua ni. Anak ni bila dengar kena masuk tiup melalui kemaluan, Allah, kalau bagi sakit ayah aku, kalau tak bagi nak sembuh penyakit, timbang tara ikut pandai doktor lah. Kalau doktor kata hak tu hak molek buat. Allah, sakitnya ayah dia pegang katil ni dengan kudrat orang tua, berair air mata, berambu, darah keluar. Dia sebut mak dia, mak sakit. Orang tua ni panggil nama mak dia waktu dia sakit, sedangkan dia tua dah. Kerana apa dia sebut nama mak dia? Sakit. Kerana mak segala-gala. Orang lain, kalau lah orang lain kita tipu, kalau kita tipu, beza kita rasa kita tipu orang lain yang kita tipu mak kita ni beza. Mak kita ni perkataan pertama keluar daripada mulut kita, dia tahu dah. Bukan setakat keluar, dia tengok kita, dia tahu kita ada masalah. Walaupun kita tak cerita, dan kita tak mengharap pun mak kita tahu, dia tengok first impression, anak aku ni ada masalah. Malam dia bangun, ya Allah ya Tuhan, kalaulah anak aku ni ada masalah,
rezeki pada dia jalan keluar. Paling tidak 2-3 hari kita pernah tak boleh kena cerita ke mak. Kita pun sebut betul. Kerana apa? Mak ni segala-gala. Tetapi oleh kerana mak ni kufur, menentang agama Tuhan dan Rasul yang diutuskan, mak aku pun tak kira. Mak tetap mak. Tapi aku takkan ikut. Aku pilih Nabi. Ui, dahsyat. Abu Talhah, Anas ibn Malik, cerita di dalam peperangan Uhud, ketika mana perang itu sedang berkecamuk, di kalangan para sahabat ada yang lari meninggalkan Nabi. Dan perbuatan sahabat lari meninggalkan Nabi dalam peperangan bukan tiket untuk kita condemn sahabat. Bukan. Kita kata lebih kurang, kita hina sahabat apa benda lah, lari ni sepatut jaga Nabi. Tak, bukan tiket kita. Dan kita tak tahu pun situasi itu bagaimana. Ketika mana habis lari sahabat Abu Talhah yang juga memakai gelaran rajulan ramian, dia tengok tidak ada seorang pun yang jadi protection, yang jadi benteng pada Nabi. Dia pergi depan Nabi. Wa kana Abu Talhah baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dia duduk depan Nabi. Ketika dia duduk depan Nabi, dia sebut perkataan yang demi Allah, ketika mana orang-orang Arab sekiranya mereka terlalu kasih kepada kita, dia akan sebut kalimah ni. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Kalimah tu, bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, aku tebus nyawa kamu dengan nyawa ayah dan mak aku sendiri. Maksud yang kita mudah faham, wahai Rasulullah, aku lebih sanggup melihat ayah dan mak aku mati depan mata aku, tapi aku tak sanggup melihat kamu mati depan mata aku. Dahsyat sahabat ni. La tushrif yusibka sahmun min sihamil qaum nahri duna nahrik. Jangan kamu angkat kepala tinggi sedikit, yang sekira-kira musuh boleh panah kepada kamu. Jangan, sesekali tidak, jangan buat. Kerana itu bahaya dan memungkinkan untuk kamu dipanah. Nahridu nahrik, di mana batang tubuh aku berada, di situ batang tubuh kamu berada. Maksudnya kalau kena panah aku kena dulu. Kalau dilancar, dibaling tombok aku kena dulu. Sahabat hebat. Dan ada lagi hebat. Seorang sahabat yang tidak popular di telinga kita. Yang sahabat ni mungkin kurang didendangkan, tetapi sejarah dan sirah memuliakan dia dengan cukup mulia. Sahabat yang bernama Khubayb ibn Adi radhiyallahu an. Khubayb ibn Adi radhiyallahu an. Khubayb ibn Adi, kisah ini diceritakan oleh seorang laki-laki yang bernama Sa'id ibn Amir al-Jumari. Waktu tu Sa'id ibn Amir al-Jumari belum lagi memeluk Islam, dan dia merupakan follower, pengikut tegar kepada tokoh terkemuka Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Terhutang budi Sa'id ibn Amir dengan Abu Sufyan ni, seluruh kehidupan aku dia hak payung. Bukan setakat aku dia bagi makan, seluruh ahli keluarga aku dia bagi makan. Dan bukan keluarga aku saja. Di kalangan Ahlul Makkah ramainya yang berada di bawah pengaruh dan juga jajahan takluk Abu Sufyan. Apabila satu ketika, disebut di dalam riwayat yang mauquf dan sebahagian menyebut ia adalah dhaif yang ringan, seawal tahun ketiga hijrah, yang sekira-kira pada waktu itu umat Islam baru sahaja selesai masuk dalam peperangan Badar Al-Kubra. Penat dan lelah ni tak habis lagi. Masuk awal tahun ketiga hijrah, ketika baginda yang mulia sedang berada di Madinah Al-Munawwarah itu, ada bangsa Arab Al-A'rabi, Arab padang pasir ni, suku Adas. Mereka hantar surat pada Nabi. Apabila sampai surat pada Nabi, di dalam surat itu suku Adas menyebut, ya Rasulullah,
kirimkan kepada kami beberapa orang sahabat yang mereka akan ajarkan kepada kami tentang Islam, dan kami bersiap sedia untuk ikut dan berperang di belakang kamu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Dulu masa duduk Mekah, baginda ni promote agama, promote kempen, iklan. Bila promote kempen, iklan, ada dua kemungkinan. Pertama orang terima, yang kedua orang tolak. Macam kita orang kempen, orang bagi flyers, orang sebut bawang sekejap balik 5 minit, 3 minit, seminit tak, 30 saat tak apa. Nak juga kempen. Kita pun dengar lah, ambil hati dia cerita pasal penapi air, walaupun di rumah ada 10 dah. Penapi air maksud saya penapi air, penapi itulah RM2 kedai RM2 tu. Allah banyak dah tak dengar. Oh ni bagus bang, ni bukan RO saja, ROO lah, macam-macam lah ikut pandai dia. Kempen. Dalam 10 orang dia kempen, mungkin seorang beli. Payahnya kempen ni. Nabi pun gitu juga. Kempen orang masuk Islam ni bukan mudah. Nak terima satu hal, nak tinggal agama. Bukan nak tinggal harta, nak tinggal keluarga. Agama, pegangan akidah nak tinggal ni. Nak ikut ajaran baru yang Muhammad bawa ni, tinggal agama nenek moyang. Bukan mudah. Adat, bukan agama, adat. Adat, minta maaf sebut. Wajib baca Yasin setiap hari Khamis, malam Jumaat. Wajib. Ibadat kau adat tu. Adat. Ya, baca Yasin. Baca Yasin tu ibadah. Mewajibkan itu jadi adat. Kalau tak buat, seolah-olah dosa besar masuk dalam kabair. Oh, dahsyat. Tu bukan ajak tukar agama. Ajak tukar Yasin dengan Al-Kahfi ya. Nah, ajak tukar Yasin dengan Al-Kahfi, sama-sama baca malam Jumaat. Beza surah. Kalau tak tukar pun kita baca dua-dua. Tak nak baca dua-dua, kita selang-seli. Minta tukar surah dah bala habis. Tauliyah pun kena tarik. Kalau sedang molek kena buang terus dari tempat ngajar tu. Oh, siapa taat tu? Kawan ni, Nabi datang, promo Islam, tukar agama. Lagi dahsyat. Sedang molek duduk Madinah, orang offer nak masuk. Oh, orang offer sedang molek. Takkan nak tengok saja bila orang offer. Tak payah dah kita nak kempen lebih-lebih. Dia nak berapa orang, kita hantar. Al-Imam An-Nasa'i menyebut baginda hantar 10 orang sahabat. Cuma 10 orang sahabat bila keluar dari Madinah menuju ke suku Adas, rupa-rupa di dalam perjalanan ini ada mukhabarat, mata-mata, pengintip-pengintip yang mana telah dipasang oleh Abu Sufyan dan konco-konconya. Kerana apa? Mereka tak puas hati dalam perang Badar. Kalah ni rasa tak munasabah. 300 lebih lawan 1000. Tak munasabah kalah 1000 ni. Gitulah ibarat. Jadi nak comeback balik. Bila nak comeback balik sekurang-kurang, tentera-tentera Muhammad ni yang masuk ni, biar mati dulu beberapa orang sebelum kita datang semula tahun berikutnya. Dalam perjalanan 10, 6 orang kena bunuh. 6 orang kena bunuh. Tinggal 4 orang, 3 ditawan, seorang dibawa ke Mekah. Dibawa ke Mekah, setengah disebut dijual di Mekah, dilelung sebagai hamba. Yang seorang dibawa ke Mekah, dilelung itu namanya Khubaib ibn Adi. Sehingga bila dia duduk di Mekah, orang-orang musyrik tengok pada Khubaib ni, dia ikut Muhammad, dia berjuang belakang Muhammad. Tak layak dia dijual. Selayaknya untuk dia adalah dibunuh. Dahsyat. Orang-orang musyrik berpakat mereka bawa Khubaib dari tanah Al-Haram menuju ke Tana'im, di tanah halal, untuk dibunuh. Tengok tu kena ni Khubaib ni ikut Nabi, perang ni duduk belakang Muhammad. Tak boleh jadi dia. Orang macam ni tak boleh jadi hamba, kena bunuh dia. Khubaib ni antara kelebihan dia, bila dia berkata-kata, sahabat-sahabat yang lain melihat kebijaksanaan keluar daripada celah-celah gigi dia. Dengar bahasa dia guna,
gaya dia, santun dia menyebabkan orang lunak. Dan kalau dia bercakap, ratusan manusia akan masuk Islam kerana dia. Dahsyat. Dan orang seperti ini, Quraisy dan musyrik sangat-sangat takut. Dulu kita ada pejuang Hamas, Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Yasin Asy-Syahid. Member ni duk atas kursi roda ya. Duk atas kursi roda. Dahsyat tak dahsyat, nak qada hajat, orang kena papah dia akak letak dalam bilik air, selesai qada hajat, orang tolong basuh untuk dia. Akak balik letak atas kursi roda. Nak makan pun tak boleh makan sendiri, orang kena suap. Sebelum suap tu kena mamuh dulu, baru boleh bagi. Allahu Akbar. Kawan ni kudrat dia habis segala-gala, tak ada apa. Tapi Israel cukup takut pada dia. Kalaulah dia buka mulut, Israel angkat satu batalion tentera untuk lawan dia. Padahal dia duduk atas kursi roda. Kenapa Israel begitu takut? Kerana kata-kata dia power. Kata-kata dia hebat. Dia sebut ungkapan jihad ni. Orang-orang yang sedang bekerja, pejuang-pejuang, tinggal urusan mereka, angkat senjata, berada di saf pertama untuk perang. Dahsyat. Orang macam ni Israel takut ni. Pengakhiran dia macam mana? Kena bom, hancur badan dia, hancur. Dahsyat, dahsyat. Khubayb pun sama. Tak layak jadi hamba ni. Orang macam ni kena bunuh. Kalau biar dia hidup, ratusan manusia masuk Islam kerana dia. Dibawa ke Tanaim, ke tanah halal untuk dibunuh. Bila dibawa ke sana, seorang-seorang dia berada di tengah, keliling dia orang-orang musyrik. Lalu orang musyrik bertanya kepada dia, "Ya Khubayb, apa permintaan terakhir kamu sebelum kamu mati? Sebelum kamu dibunuh ni, sebelum kami bunuh kamu ni, apa permintaan terakhir?" Khubayb menyebut ungkapan yang sangat wajar untuk ditulis menggunakan tinta emas di atas lembaran perak. Kata Khubayb, "Ya ma'syaral musyrik, ista'dhanu li bis-salah." Wahai orang-orang musyrik, izinkan aku seketika untuk mendirikan salat. Allah Akbar. Pegawai kita tuan, mantan badan beruniform polis, boleh mengesahkan banduan akhir sebelum digantung sampai mati. Sebelum digantung sampai mati, warden penjara akan tanya pada dia, "Awak ni nak kena gantung ni, ada permintaan terakhir kau nak minta?" 9/10 daripada banduan akhir yang akan sebut, "Tuan, saya nak semayang sekejap, boleh tak?" Warden tu ketika tengok banduan akhir ni semayang, sekejap lagi dia akan digantung sampai mati. Allah, dia kata, itulah solat yang terbaik saya pernah tengok. Qiyam dia, rukuk dia, i'tidah dia, sujud dia, duduk antara dua sujud, air mata dia semayang, air mata. Kerana apa air mata? Kerana sekejap lagi dia akan mati. Ketika Khubayb melaksanakan salat, rawi kepada hadis ini yang bernama Sa'id ibn Amir, yang waktu itu belum memeluk Islam, dia menyebut, "Demi Allah, aku menyaksikan satu ibadah yang tidak ada mana-mana ibadah yang boleh menandingi apa yang telah dilakukan oleh Khubayb. Dan aku melihat kesempurnaan salat yang dia lakukan ini. Demi Allah, aku menjadi saksi." Semayang dan sebagainya. Selesai semayang dia, yarfa' yadahu ila sama, dia doa kepada Allah. Antara doa dia sebut, "Ya Allah, ya Tuhan, sekiranya inilah takdir pengakhiran bagi kehidupan yang aku lalui, sesungguhnya aku redha kerana aku akhiri dengan salat kepada kamu. Sekiranya ada pahala terhadap apa yang telah aku lakukan untuk agama kamu, rezekikan pahala itu untuk aku. Dan kalau aku layak menjadi salah seorang yang menghuni syurga kamu, rezeki kepada aku syurga itu." Dia tengok kepada orang-orang musyrik disebut, "Demi Allah, sekiranya kalau kamu menyangka aku takut dengan kematian ini, sesungguhnya kamu telah silap. Kerana kematian seperti inilah yang aku tunggu dalam hidup aku." Dahsyat. Dahsyat sahabat ni.
Dikelar badan dia, bukan seorang kelar. Ditusuk badan dia dengan anak panah, ratusan kesan kelar di tubuh dia. Berhamburan darah, luka dia. Diangkat, dijulang di tempat yang sedikit tinggi untuk disalib. Sebahagian riwayat menyebut untuk disulah. Sulah. Oh, dahsyat sahabat ni. Waktu nyawa dia sedang berada di gargarah. Nak mati dah. Nyawa dengan jasad ni nak keluar dah. Nak bercerai dah. Ketika itu sekali lagi orang-orang musyrik bertanya, "Ya Khubaib, atuhibbu an takuna indaka ahlika wa Muhammad ibnu Abdullah fi makanak?" Wahai Khubaib, adakah kamu suka sekiranya kami bebaskan kamu dan kamu boleh balik kepada ahli keluarga kamu tercinta, tetapi tempat kamu ini diganti dengan Muhammad? Kami lepas boleh, kami bebaskan boleh, boleh balik ke rumah, duduk sekali anak beranak, tapi syarat tempat kamu Muhammad yang gantikan. Waktu nyawa di gargarah tu, Allah, Khubaib berkata, "Wallahi wallazi nafsi biyadih." Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman dia. "Ma wajidtu anni fi ahli." Sesungguhnya aku tidak pernah berhajat untuk balik semula kepada ahli keluarga aku. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak akan tinggalkan tempat yang aku duduk sekarang ni. "Wa ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushaku bi syaukatin." Bahkan aku tidak akan redha sama sekali ke atas Muhammad selawat dan salam Allah terhadapnya itu ditusuk walaupun dengan satu duri. Aku tidak redha. Mati sahabat ni. Kena sulah ni 1.25 meter anak panah. Minta maaf sebut dengan izin. Disulah masuk melalui kemaluan dubur dia. Anak panah tu betul-betul keluar belakang tengkuk dia. Mati sahabat Nabi. Waktu nak mati pun asyidda'u 'alal kuffar, terlalu tegas dengan orang kufar, dan memberi gambaran kepada kita memang munasabah Tuhan rezeki orang seperti ini duduk dengan Muhammad, dan Allah tidak rezeki orang macam kita untuk bersama dengan baginda yang mulia. Cuma satu kegembiraan kan, ketika Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut di dalam Fathul Bari, ketika mana Al-Imam Al-Bukhari membawa satu riwayat yang sahih daripada Anas Ibn Malik, baginda di yaumil akhirah menunggu kita di sebuah telaga kan? Duduk di telaga yang Allah menyebut melalui hadis kudusi itu, kalaulah di kalangan hamba dan pengikut-pengikut Muhammad minum daripada air telaga itu, tidak akan merasai dahaga sampai bila-bila. Ketika mana baginda tunggu di situ, dan Allah rezekikan seluruh umat baginda ni datang tempat. Ada yang Allah persilakan untuk minum, dan ada yang Allah perintahkan untuk malaikat halau mereka. Ketika itu Allah berfirman, "Semua yang ada bersama dengan kamu Muhammad, itulah merupakan umat kamu ketika mana kamu hidup di atas muka bumi dan setelah kamu mati." Baginda melihat ramai, kathirun, Allah sayuk mata memandang, jauhnya ramainya umatku. Demi Allah mereka menikmati air daripada telaga ni. Apabila semakin mendekat, tidak ramai yang Allah beri izin. Yang lebih ramai Allah perintah malaikat halau keluar. Sehingga baginda sebut, "Ummati, ummati, limadha taf'alu kadhalik?" Umat aku, kenapa kamu buat begitu kepada mereka? Dan malaikat berkata, "Demi Allah, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang umat kamu lakukan ketika mana kamu telah meninggal dunia ataupun wafat. Kerana dia hanya memegang nama kamu di bibir, tetapi di hati nama kamu tidak ada tempat baginya." Semoga Allah tidak jadikan kita hanya meletakkan Nabi ini di bibir, dan semoga Allah rezeki kepada kita untuk mengikuti sunnahnya, mengikut daya dan kemampuan kita, insya-Allah. InsyaAllah ada kesempatan kita bertemu
selepas daripada ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, dan semoga Allah menerima amal ibadah yang nanti kita akan lakukan, khususnya zabihah, sembelihan itu. Allah juga terima dan Allah ganjari dengan rezeki yang melimpah ruah bagi orang yang telah membelanjakan hartanya dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.